Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni Bitcoin Zul akan tunjukkan charting apa yang Zul nampak di chart, apa yang data yang terbaru yang kita ada. Kemudian hari ni ada juga aku ada permintaan daripada Zul punya subscriber ataupun lebih kepada membership di YouTube channel yang bertanya pasal Harmony One dan Algo. So Harmony One, yes, Zul ada coin sedang pun dah melakukan profit. Kemudian aku kata Algo tu tak adalah, tapi adakah Algo good position untuk ada buy, di manakah good position, adakah good fundamental dia, nanti kita tengok di chart. So guys, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan untuk tengok dalam tempoh 24 hours semalam ataupun hari Rabu. So ini harilah Khamis. So, adakah performance hari Rabu. So inilah Coin Market Cap. So, macam biasa kita akan pergi ke total market cap dulu. So total market cap berada di 1.97. So still lagi kita drop, itu kalau ikutkan awal minggu kita berada di 2 trilion lebih dan dah 1.9. So meaning kita still lagi dalam dropping. So volume juga dropping ikutkan malam tadi 86 dan 75. So ikutkan pagi di 75. So nanti kita akan tengok di quarter summary di bawah ni. So meaning tengok total market drop 1.5, volume juga drop 4.8. Tapi apa yang bertambah ni kita tengok ialah BTC dominant. BTC dominant daripada 38 ke 40, Ethereum daripada 19 ke 18. So meaning kita tengok kejatuhan lebih banyak dalam Bitcoin. So total market drop, volume berkurangan. So meaning kita tengok total market drop ni akan menyebabkan harga jatuh. So harga jatuh tu kat mana banyak, kita tengok dominant BTC meningkat daripada 38 ke 40. So meaning kejatuhan di total market adalah more 40% itu adalah datanya daripada Bitcoin. So macam biasa, sekiranya Bitcoin drop, kita akan expect altcoin lain juga akan turut melakukan dropping. Tu untuk singkat ataupun summary, total market drop 1.5, volume decrease. Tu meaning kalau volume decrease, drop begini adalah tak drop yang banyak pun, drop sikit saja. Dan macam biasa, sebabkan dominasi Bitcoin meningkat 0.2. So meaning kita tengok Bitcoin drop, altcoin lain juga akan expect akan drop. So let's go, kita tengok harga semasa untuk pagi ni untuk Bitcoin dan juga altcoin yang lain. So Bitcoin berada di 41.9. So sedikit meningkat kalau ikutkan malam tadi kita ada 42 ataupun awal tadi tu dalam pukul 6 lebih tadi tu tengok Bitcoin berada di 42.4. So sedikit dropping. So tak apa pun untuk performance dalam tempoh 24 jam. So now pukul 7.10. So sepatutnya adalah almost dalam 1 hour ataupun 50 minit lagi untuk complete candle daily. So apa pun ni ada data penting untuk tunjukkan anda di daily chart. So siapa yang ikut tu punya kata di group YouTube membership ataupun dia dah bagi info pun sedikit apa yang daily candle untuk hari ni, kita tengok data penting untuk itu. Sekiranya kita close kat mana, so nanti tu akan terangkan chart. So pertama ni Bitcoin drop 1.42 untuk performance dalam tempoh 24 hours. So bila Bitcoin drop, kita akan expect altcoin lain juga akan turut melakukan dropping. So Ethereum 1.8, BNB 1.0, Cardano 9%, almost 10%. So Cardano daripada harga tertinggi untuk dia rebound daripada 1.2 ke 1.6. Nah untuk hari ni ataupun tempoh semalam 24 hours kita dah drop 10% ke 1.35. So ada cerita semalam Cardano kat manakah kawasan bound dia. So kita expect dia akan drop balik dalam 1.3 untuk mana support. Drop itu normal untuk cari momentum naik ke atas. Kita akan buat lower high untuk kalau kita break more bawah, yes kita akan expect Cardano akan lose momentum. So Cardano rebound ke 1.3 adalah aku kata normal pergerakan untuk buat lower high untuk continuously akan buat breakout trendline. So Cardano tu dah terangkan untuk review malam tadi. So anda boleh tengok Cardano untuk di review di malam tadi. So Solana drop 3%, SRP hampir 2%, Polkadot Luna agak meningkat ikutkan malam tadi. Luna naik 5%. So tapi itulah 12 jam punya performance. Now untuk daily ataupun Terra Luna untuk tempoh 24 hours untuk keseluruhan kita hanya naik 1%. So Polkadot drop 4%, Avax hampir 4% juga, Matic juga 48%. So akan tunjuk coin-coin yang kata good, yang coin yang holding long term saja. Kemudian juga Chainlink juga drop 5%. Chainlink dah jatuh balik ke kawasan support itu. Last support iaitu 20. So good position untuk buy. Sama juga Chainlink ni anda boleh tengok video pagi tadi. Aku kata malam semalam untuk anda tengok apa tengah tu Chainlink untuk manakah good position untuk buy. So mostly semua sedang melakukan red candle macam cakap disebabkan Bitcoin drop. So untuk hari ni kita akan tengok Harmony One dan juga kata Algo ni untuk ada permintaan. So nanti tu akan buatkan. So pertama kali
So untuk pagi ni Zul nak start dengan Zul nak share Zul punya current portfolio. Sebab apa? Macam cakap, Zul di channel tu Zul tak ada sembunyikan apa-apa, loss ataupun profit Zul sharekan kat anda. So inilah Zul punya current portfolio yang Zul monitor menggunakan coin market cap ataupun trader automatic. Zul ada juga Excel. Excel tu anda boleh dapatkan di Zul punya Discord channel. Kalau anda nak Zul punya link Excel tu, macam mana Zul monitor secara hard copy ataupun di Excel tu, mana manual aja tu masuk. So anda boleh request di Discord, nanti Zul akan bagikan link. So untuk ini, inilah Zul punya portfolio. Current Zul portfolio aset bernilai 11.1 UK USD dollar. So ini dalam ringgit Malaysia, kalau ikutkan Zul punya total investment dalam Zul punya aset tu adalah RM49,000. So untuk currently, untuk statistik all time profit, so ini all time profit ni daripada RM49,000 Malaysia tu yang Zul invest, adakah Zul profit ada loss? Now Zul dalam loss banyak 4% ataupun $487. So best performance record adalah Harmony One, terbanyak 371 positif profit. Tapi walaupun kata ni positif, Zul ada lagi yang kata coin yang banyak yang negatif. Sebab itu Zul punya all time ikutkan keseluruhan market, Zul berada negatif profit dalam 480. So normal Zul akan hold lagi. Sebab apa? Aset yang Zul buy adalah hold untuk long term. So give a time, price akan rebound balik. So untuk worst performance ialah Bitcoin 10% 2.80. Sebab tu Zul more fokus pada buy Bitcoin sekarang ni untuk kata reducekan punya average per unit. So untuk Zul punya coin, kalau ikutkan yang sedang profit, Harmony One 300, Phantom 300, Cardano 170, Dogecoin 110, Matic $110. Ini semua dah dalam dolar. Kemudian Terra Luna $48, Ethereum $8, kemudian Ecomi $7, SRP $6, Shiba Inu $4 so mini. So kalau dalam negative profit lah, kita tengok yang negative profit. So currently yang sedang negative profit agak banyak. Sebab apa? Bitcoin 280, Koti 200, BNB 128, AVAX 129, Solana 120. Juga AVAX dan Solana ni Zul bukan buy di good position buy. Sebab apa? Zul buy di first layer support. Sebab first layer support tu expected kalau breakout dia akan more drop bawah. So tak masalah, AVAX dan Solana Zul more untuk long term. Zul still lagi waiting. Sekiranya dia ada drop ke last support, Zul akan grab buy lebih banyak untuk AVAX dan Solana. So Zilliqa juga sama, sedang berada di last support Zul ada 2000. Sekiranya hari ni Zul nak invest lagi, completekan Zul punya target 8,000 coin lagi untuk total investment banyak 10,000 coin. So ada 2,000 coin untuk Lika. So untuk dunia Lika tu target ada 10,000 coin. So siapa nak all in untuk dapatkan target tu, now adalah consider good position. Sebab apa? Price di last support. So Zilliqa kalau nak, mungkin tu akan boleh tunjukkan dekat Zilliqa. So nanti kat sini tu akan typekan untuk tunjukkan anda Zilliqa punya chart. Tu Zilliqa. So akan open. So nanti tu kata supaya tu tak lupa lah. So itu di Zilliqa. So tengok tadi, itu ni mostly yang sedang negatif. Apapun secara keseluruhan, macam cakap tadi, statistik berdasarkan dia punya all time profit tu, berdasarkan dia punya 49 RM49,000 Malaysia itu, yang sedang low loss untuk current performance adalah low loss 480. So ini dalam ringgit Malaysia dalam RM2,000 Malaysia. Tu tak masalah. Sebelum ni tu still banyak lagi loss. Sebelum ni masa Bitcoin drop 29K, apa yang berlaku dia punya portfolio tu loss banyak dalam 15 ke 20K ringgit Malaysia. Tapi tu still hold. Apa yang tu buat, tu buy more deep. Tu bila buy more deep, dia hanya berlaku rebound sikit saja, terus melakukan profit. So ini kata 2000 and nothing. So tu still lagi holding. Sebab apa? Dia tahu long term price akan melakukan kenaikan berat. Sebab apa? Tu buy project yang kata long term, ada project yang kata ada value future untuk ke depan. So untuk itu, let's go kita pergi ke Crypto on Fear Index dulu. Crypto on Fear Index untuk hari untuk hari ni adalah hari Khamis. So ini lain Selasa punya. So untuk hari Rabu ataupun hari semalam, kita perlu tunggu dalam 43 minit ataupun pukul 8 nanti barulah di upgrade tu. Sepatutnya dia akan more extreme fear, maybe dalam around kawasan sama juga 20 lebih, kita akan still lagi extreme fear. So extreme fear ikutkan chart ni secara fundamental adalah good position untuk buy untuk long term. So guys, let's go kita pergi ke chart kita. Yang pertama kita akan pergi terus ke Bitcoin. Sebab apa? Bitcoin tu nak terangkan ada satu kata kat sini, mungkin data anda dah lupa data ni. So mostly kalau kita tengok masa sebelum Zul loss sampai banyak 15k tu, kat mana Zul loss? Iaitu masa tu Bitcoin drop antara ini, iaitu antara yang drop masa price 29k dan juga antara 42. So apa yang berlaku kat sini, semasa tu punya Bitcoin drop kawasan ni, total portfolio tu loss dalam RM15,000 Malaysia semasa ni. Tapi apa yang berlaku buat, buy lagi more di kawasan ni and beberapa altcoin yang lain.
Dan apa yang berlaku selepas itu Bitcoin hanya naik sikit je dan terus sedang melakukan profit. So secara overall sekarang Bitcoin jatuh balik. So sampai kawasan ni dia hanya drop kata negatif 4% adalah sebab apa average tu mostly dalam kawasan ini. So currently tu punya portfolio mostly price dalam average ataupun ada yang melakukan macam cakap tadi, ada yang sedang melakukan good profit, ada yang sedang melakukan kata negative profit. Contoh ni Solana, Avax tu sedang melakukan negative profit disebabkan zone buy bukanlah di good position. Zone buy hanya sekadar untuk ada position di dalam coin itu. So nanti dia akan mungkin dia akan boleh tunjuk dekat lah kata nanti Solana dan Avax contoh untuk anda kat manakah good position untuk buy, untuk net dia punya position. So untuk di Bitcoin apa yang tu sedang nak tengokkan tu semalam kita ada major kat ini. So ada dua trendline ni mencakap kita ada pattern ini iaitu falling rising wedge untuk bearish pattern. Expected kita kena last pump sebelum kita betul kita ada last pump sebelum kita masuk ke dalam bearish market. So untuk Bitcoin kita akan tengok more short term untuk tengok pergerakan price. So untuk pergerakan semalam kita still lagi dalam kawasan kita punya quarter zone buy iaitu antara 44k dan juga mana-mana kawasan tu ni dan tekan dua buat satu price iaitu ni antara 44k kan mana-mana kawasan trendline ni adalah zone buy zone. So bila zone buy apa yang berlaku semalam zone dah buy pun 500 ringgit lagi untuk Bitcoin untuk tambah lagi. So apa yang berlaku di Bitcoin Zul punya average drop sedikit. Sebab apa Zul tambah 500? Sebab apa sebelum ni Zul punya average dalam 47 lebih. 47 lebih nak average Zul 46k lebih. So sekiranya Zul tambah more Bitcoin di bawah ini, apa yang berlaku? Average Zul akan more drop. So meaning bila more drop, dia akan seperti loss profit itu akan berkurangan. Kemudian give a time bila price naik sekejap sikit aja, kemudian terus melakukan profit. So expected tu still lagi nak tunggu untuk buy. So ada still lagi kata sudah standby untuk Bitcoin ni RM2,000. So dah buy kata 500. So meaning tu ada lagi RM150, RM1,500. So ada invest RM500. So ada lagi RM1,500 untuk Bitcoin saja untuk buy, untuk reducekan tu punya pembelian. Kat mana tu nak tunggu buy lagi? Macam cakap, betul tunggu net iaitu breakout trendline bullish ini, yang hijau ni. So apa hijau ni? Kalau ikutkan di daily, kita ada satu trendline untuk Bitcoin iaitu ini. Sekiranya Bitcoin berjaya break trendline hijau ni, meaning kita seperti kita akan good momentum bullish ke atas. So ini yang Zul tunggukan untuk di Bitcoin. Sekiranya dapat break itu adalah good opportunity untuk zone buy, kata good untuk kata bullish regain kata momentum untuk terus melakukan kenaikan. So untuk Bitcoin anda bertahu kita sekarang berada di last kata di major support iaitu antara, kalau ikutkan sini tu ada today antara 42 ini dan juga 39. Sebab apa 42 ke 39 ni adalah kata kita punya zone kata drop itu, iaitu price drop itu dia bound kawasan di macam dekat break 29 kita akan mau katakan ke bearish market, break 42 kita akan ke bullish market. So price dah break dan touch beberapa kali 1 2 3. So now dah test lagi. So di around kawasan ni antara 42 adalah good support. Sebab tu adalah ini adalah good opportunity untuk kita buy. Sebab tu tambah sedikit kita Bitcoin tu. So net sekiranya Bitcoin drop bawah 40 ni, ke manakah support yang major support dia? Major support dia kita akan tengok balik di kawasan 29k untuk di Bitcoin. So mini 29k kita ada last support 26. So consider adalah good position untuk kita tambah lagi. So net position tu akan hanya buy di kawasan 42 aja. Atas 42, kalau drop bawah ni tu akan tak buy dah. Tu akan hold. Meaning apa yang berlaku? Tu akan kumpul lagi modal. Tu akan tunggu price itu drop di kawasan ni. Tapi ada akadakah price tu boleh drop kawasan ni? Kita boleh berlaku untuk kali ada yang kata price boleh jatuh sampai 38, 39. Yes, price boleh jatuh 38, 39. Kenapa? Disebabkan untuk yang ni kita ada satu ruangan untuk dia ada space untuk ada Bitcoin tu drop lagi, iaitu kita ada 42, kemudian kita ada kawasan ni 39. So meaning Bitcoin yes boleh drop lagi ke kawasan daripada 42 dan 39. Tapi sekiranya drop kawasan ni, meaning secara datanya kita dah masuk dalam bearish market. Selagi mana price berada kawasan trendline ni kita bullish, price bawah ni bearish market. So meaning tu tak buy. Yes, anda boleh buy kawasan 39 untuk ambil opportunity, tapi ini sebagailah high risk punya opportunity kalau anda buy. So meaning tu hanya buy di kawasan ini untuk lagi bullish pattern. Sekiranya break bawah tu tak buy, tu akan tunggu di kawasan 29 balik. So apa yang berlaku di Bitcoin? Bitcoin boleh buat kata fake breakout. So apa tu fake breakout? Di breakout trendline ini dan drop ke kawasan 39.
kemudian kita akan nampak kata banyak volume untuk sell limit ataupun leverage sell, so meaning short. Apa yang berlaku, price akan naik balik untuk fall breakout dan price masuk balik di kawasan ini. Sekiranya ini pergerakan yang kita nampak, Bitcoin drop ke 39 dan rebound balik. So meaning tu tak buy di kawasan 39, tu hanya buy kawasan 2, tak masalah, tu akan hold saja, hanya sedikit profit, given time balik price akan rebound balik dan tu akan dalam profit. So meaning kat sini biarkan tu saja, tu buy kat sini. And then kalau kata drop nanti 100 1500 tu boleh hold, kemudian tu boleh tambah lagi untuk 1500 tu untuk dana more Bitcoin. Tu akan tunggu untuk kata given time dia akan nak drop bawah ni, dia akan take time sikit. Tu take time itu kita akan guna untuk kumpul modal untuk tunggu Bitcoin di kata next position buy, iaitu around dalam 29k dan 26k. So ini kalau masuk ni kita dah masuk dalam bearish market. So dalam bearish market ni tu expected kita akan berlangsung sebanyak 1 tahun dan 2 tahun. So macam cakap, itu yang tu tunggu sebenarnya dalam bearish market sebenarnya, untuk tunggu 2 tahun punya bearish market untuk Zul accumulate more asset itu month by month. Sebab apa, Zul akan kumpul more Bitcoin, more Ethereum dan beberapa altcoin yang lain. Sebab apa, Zul expected bila kita akan ada bound, kita akan expected ada almost dalam 600-500% bound ke atas. So ini kita buy masa bearish, tu adalah good position untuk anda collect asset. So masa anda buy dia harga jatuh ni, jangan fikirkan pasal volume sangat, fikir pasal kumpul asset sebanyak boleh. Sebab tu cakap dalam investment anda perlu gunakan duit yang anda buy, duit yang anda bukanlah keperluan harian, duit yang anda boleh holding lama. So ni macam juga itu, masa Zul loss dalam 15k tu, RM15,000 Malaysia tu, tak masalah, Zul tu still lagi hold asset. Zul hanya loss dalam value saja, tapi asset Zul ada. So macam kita beli emas lah, contoh anda beli emas 1 gram, kalau ikutkan tahun lepas 270 1 gram. So ini untuk tahun ni dah pun naik sikit, tapi sekiranya katakan anda beli 1 gram emas 270 masa awal tahun lepas, kemudian untuk pertengahan tahun tu drop sampai 230. So ini anda loss sebanyak kata 260 ke 30. So ini anda loss RM30. So anda hanya loss value, tapi aset emas tu ada lagi. Ada lagi. So meaning selagi mana anda tak jual aset tu given time price tu naik. So sama juga dalam kripto. Sebab tu juga masa Zul loss kat ni hampir 15,000 tu tak jual pun, tu hanya hold lagi. Apa yang tu buat, tu buy lagi. Sebab apa, tu nak collect more asset. Given time price tu tak perlu tunggu pun sampai 52 untuk profit, hanya berlaku sangat around 50 tu dah pun kembali profit tu punya asset. Sebab apa, tu collect more asset untuk di Bitcoin. So itu yang tu plan untuk buat di Bitcoin. So currently tu nampaklah good position untuk di Bitcoin, kita berada di kawasan apex. Apa itu di kawasan apex? Di kawasan penghujung kata penentuan, sama ada kita bullish ataupun bearish. So macam cakap, kita ada satu point penting, iaitu di Bitcoin, iaitu kawasan trendline ni. Kemudian inilah kata support, ini katalah major resistance untuk trendline. So ini bila kita berada di kawasan penjuru ini, kita panggil kawasan apex zone. So apa tu apex zone? Yang penentuan untuk Bitcoin, sama ada dia akan terus melakukan bearish market ataupun drop ke bawah ke net support, iaitu 29k, ataupun Bitcoin akan naik untuk melakukan higher high baru, untuk breakout ini, untuk naik more ke atas, untuk buat ke next ataupun perjalanan untuk buat new higher high. So itu adalah kawasan apex yang penting. Sebab juga inilah good position untuk invest. Kita tahu invest duit yang betul, kalau drop taklah kita boleh hold, dan kita akan buy more untuk kita akan tunggu di kawasan last net support. So untuk Bitcoin currently, sebab tu buy, tu currently tu tengok untuk pergerakan ni. So untuk Bitcoin drop kawasan 39, yes berlaku. Apa yang tu expectkan boleh berlaku ialah di Bitcoin, sebab apa, kita ada still lagi ada ruangan ataupun room untuk Bitcoin kata bermain di kawasan ni. So ini apa berlaku, sekiranya kita break kawasan ni, yes kita bearish market, kita expect Bitcoin boleh drop sampai 39. Kalau drop more bawah 39, meaning kita akan terus tunggu kita break bawah 39, kita adalah confirmation untuk Bitcoin itu akan drop terus ke 29 next major support. So itu adalah kata penentuan di chart Bitcoin ni, apa yang data tu dapat sharekan untuk anda. So Bitcoin berada kawasan ni adalah bullish, break bawah, yes kita takkan buy di kawasan 39 ni. Sebab apa, ada high risk untuk buy sebenarnya, bukan lagu, sebab ini adalah kata minor support saja. Sebab apa, sekiranya dia break 39 ni, so meaning price akan jatuh terus ke 29 ke net major support. So dia akan biarkan sini. Sebab apa, hopefully ini berlaku ialah 39, dia berlaku fall breakout. Macam dekat di fall breakout ialah breakout kita punya bearish pattern, kata price. Dan apa yang kita tengok adalah kena tengok chart daily. Macam dekat daily, apa yang penting nak tengok adalah chart di daily. Confirmation ni adalah confirmation di daily. So kita boleh tengok
candle tu ialah jatuh 39 tapi dia hanya jatuh dalam 4 hours atau 1 hour saja, tapi expected dia akan rebound balik ke atas. So rebound ni macam mana tengok confirmation untuk ni valid, kejatuhan 39 ni valid atau tidak, kita akan pergi ke daily. So dia akan tunjukkan daily selagi mana chart daily. So semalam dia ada sharekan di dia punya Discord channel yang kepada ahli YouTube membership Jul. Tu yang Juan tu dia dah dapat pun data ni, iaitu cakap candle untuk hari ni close pukul 8. So inilah 7.30. So expect belakang selagi mana candle ni close below atas trendline ni, so lagi itulah kita bullish. Sekiranya candle baru, candle hari ni hari Khamis, more push bawah, kemudian tengok hari Jumaat besok body candle close below ini, so meaning kita accepted price dan more drop ke bawah, kita akan dah masuk ke dalam bearish market. So apa yang berlaku, seperti adalah kita boleh berlaku, kita akan buat hanya shadow seperti ini. Tengok kita shadow sampai 39, dia bounce balik. So meaning 39 adalah ada support yang kata last defend untuk kata bullish sekiranya, walaupun break ni inilah kata last harapan untuk bullish. So untuk Bitcoin kita akan nampak price ni, so apa pun anda monitor daily chart, even kalau price jatuh 39, you dapat anda tengok daily adakah close below trendline ini ataupun dia akan close balik atas ini. Sekiranya dia close below, so meaning kita akan expected price tu akan more momentum naik atas. So takkan buy dah, hanya tunggu saja. So akan tunggu net position di kawasan 29k Bitcoin. Sebab apa? Bitcoin 29 adalah next major support untuk Bitcoin. So untuk currently Zul hanya ambil opportunity sebab apa dia berada di zone buy di kawasan APEC untuk potential untuk Bitcoin melakukan kenaikan. Yes, inilah penentuan kawasan APEC, sama ada Bitcoin drop kawasan ni untuk more ke bearish market ataupun kita drop ni untuk continuously macam cakap Zul expected untuk ada last pump untuk sebelum kita masuk dalam bearish market, iaitu berdasarkan wedge ini kita ada 4 touch, kita expected kita akan ada ke touch ke-5 dan ke-6. 1, 2, 3, 4, Zul expected akan ada 5. Kemudian demo inilah kita akan lock kita punya profit, meaning dalam dia punya spot dia akan lock semua kan dalam profit. So sekiranya dia drop tak masalah, dia akan hit dia punya stop loss tu semua dalam profit. So meaning at least dia akan hanya buat keluar modal saja, yang profit dia akan tinggalkan dalam kata aset, dalam bentuk aset kripto. So itu yang Zul planning untuk buy. Hopefully kita akan dapat huge pump ini. So currently still lagi on track untuk melakukan kata rebound ke atas. So itu untuk Bitcoin secara detail untuk anda. Hopefully anda faham di 4 hours trendline yang ada. Yes, anda nak tengok ni memang kita semak sakit, tapi itulah yang data yang kita nak tengok. More data kita ada, more keputusan kita boleh buat lebih tepat. So berdasarkan Bitcoin sekarang ni, sebab tu Zul still lagi berani untuk buy kawasan ni. Kalau drop pun Zul tahu kita ada lagi opportunity 39 dan ada 4 break more bawah 39, barulah Zul tahu kita akan tahu price tu more, data itu menunjukkan kita akan more menunjukkan 29k. So itu di Bitcoin. So Lego kita pergi pertama kali, kita akan pergi Harmony One, Algo dan Zilliqa kepada siapa yang request. Kemudian baby kita, kalau tu ingat lagi, kita akan pergi ke Avax dan juga Solana. So untuk first kali kita akan pergi, tu akan close beberapa chart dulu yang ini. Kemudian okay, pertama kita akan pergi ke Harmony One. So Harmony One adalah the best performance sekarang untuk dia punya portfolio. Sebab apa? Ikutkan dia punya performance untuk kata ETF, Harmony One adalah yang memberikan keuntungan yang paling tinggi lah. Sekarang untuk hari ni dia bagi 300. Sebab apa? Harmony One average Zul berada di kawasan 10 sen. So inilah Harmony One Zul buy tu masa price Harmony One Zul buy masa Bitcoin drop 29k tu. Jika Zul lost 15k, tapi masa tu Zul buy Bitcoin dan Zul buy juga altcoin lain yang kata berkualiti. So Harmony One Zul buy dalam 10 sen, ikutkan ni adalah kata di 8 sen, tapi disebabkan ada fee Zul serapkan yang negative profit lain, Zul masukkan Harmony One. Sebab itulah average sedikit naik dalam 10 sen, tapi 10 sen untuk harga sekali dia naik dalam $300. So untunglah $300 daripada 2,000 coin tu. Maksudnya price sen tu beli. So untuk Harmony One currently adalah good position untuk buy. So macam juga Harmony One untuk Zul bukanlah good position untuk buy untuk Zul, tapi sekiranya anda nak buy juga consider boleh. Ini adalah good position untuk first buyer Harmony One. So kalau anda nak asset Harmony One, anda dah kaji punya fundamental, anda yakin dengan Harmony One boleh pergi long term, ini adalah good time untuk anda buy di Harmony One, tetapi jangan buy dengan banyak. So ini expected adalah kawasan 20% saja. So meaning kalau anda ada RM1,000 kat sini, anda hanya buy 20% saja. Sebab apa? Ini yang kata first trend line support. So meaning first trend line support adalah the most weekly support. So the most weak support untuk ataupun
support yang paling lemah lah. Kita nampak trendline tu apa berlaku, sekiranya break up bawah ni, dia akan seperti akan drop ke bawah. So drop kat mana? Ini yang tu tunggu-tunggukan, iaitu di kawasan trendline ini. Dan juga kita ada satu lagi trendline, iaitu diikutkan di sini. Kita ikut, kita dua trendline tu, trendline ini. So kita ada trendline ini kita boleh buy, dan juga trendline ini ialah yang Zul tunggu-tunggukan untuk Zul punya. Sebab apa? Zul dah ada lagi position, Zul ada dah harmony one. Kat mana Zul nak buy harmony one? Kat sini, trendline ini dan trendline ini, berdasarkan Zul punya. Sebab apa? Zul dah ada aset. Untuk siapa yang masih belum ada aset, anda boleh buy dulu 20% kat kawasan ni. Sekiranya rezeki anda price to bound, dia akan terus melakukan kenaikan. Sekiranya break bawah, tak masalah, hanya buy 20%. Daripada 1000 baru 200. So ada 800 lagi. 800 anda akan tunggu buy di kawasan 2 ini. So ini adalah sebab apa ini kawasan must buy. Sebab ini adalah last support untuk harmony one. Tu kalau last support adalah good position untuk anda buy terus untuk long term. Contoh tadi, kalau anda ada RM1000, anda tak nak buy kat sini. So ini anda tunggu kawasan ni. So kalau ada rezeki anda harmony one jatuh kawasan ni, sekiranya harmony one jatuh kawasan ni, kita perlu tengok Bitcoin. Dan seperti Bitcoin akan drop ke kawasan 29k lah, macam tu cakap tadi. So kalau Bitcoin drop kawasan tu, anda akan dapat opportunity untuk beli harmony one di last support dia. The last support tu anda boleh all in terus. Di last support adalah kawasan zone untuk all in target. Apa itu all in target? Contoh kalau ada target nak buy, ada dana untuk RM1,000 untuk buy harmony one, kat sini adalah support lah, good position untuk all in. Kat sini bukanlah good all in, ini anda kalau sekadar nak ada asset saja untuk anda take opportunity. So meaning anda tak boleh buy lebih daripada 20%. Sebab apa? 80% tu kita akan simpan untuk net support. Kalau price tu terus melakukan kenaikan tak pada 800 tu, anda tunggu simpan dalam ringgit dulu, dalam naik dalam kuartal fiat money. So yang 20% tu akan regain anda punya profit tu. Given time sampai kawasan ni, kita akan take profit sikit daripada 20% tu. So meaning daripada 80 tadi expected kat sini, anda boleh bawa keluar 200. So biarkan yang profit anda tinggalkan. So meaning aset yang anda ada adalah free. Anda aset kata modal dah bawa keluar. So modal tu anda boleh tunggu untuk net correction. So given time, setiap coin akan berlaku big correction. So big correction itulah kita akan tunggu, kita akan cari support, kita trendline, kat situlah kita akan buy. Seperti mana yang ditunjukkan di harmony one. Now kat manakah best position untuk Zul? Ya, di kawasan trendline 1 dan trendline 2. Trendline 3 ini adalah hanyalah untuk position first entry untuk mana-mana yang nak ada, at least nak ada 20% daripada dia punya target di harmony one. So di itulah berdasarkan harmony one, inilah kita chart Zul. Zone buy, di manakah Zul nak buy, iaitu di kawasan trendline ini dan trendline ini. Untuk anda, maybe anda boleh tengok, kalau ada tak ada dari harmony one, consider boleh go investment dekat kawasan 20%. Tapi inilah high risk. Kalau anda buy kawasan ni, kuartal percentage untuk drop itu lebih tinggi berbanding untuk naik atas. Sebab apa? Ini kuartal the most weak kuartal pair trendline untuk Bitcoin. Sebab apa? Ini trendline 3, trendline 2 dan trendline 1. Trendline 1 adalah most strong untuk buy. Sebab apa? Kita ada data support lagi, iaitu data golden packet ataupun last support. So itu harmony one. Kemudian kita akan pergi juga di algo. So algo ni antara permintaan tu tak ada lagi. Adakah algo ni good position untuk buy untuk long term ataupun fundamental? So berdasarkan chart tu dah dapat tahu dia punya fundamental dia. So algo berdasarkan chart, dia akan tengok dia punya fundamental ketika tengok daily. So untuk pergerakan chart dia, fundamental something wrong lagi. Sebab apa? Dia open drop. So untuk algo, yang tu tahu, algo tahun 2021 je baru dia punya fundamental sedikit bagus. So untuk kata daripada performance awal still lagi drop. Tapi apapun, berdasarkan perkembangan terkini untuk algo, berdasarkan chart lah good position untuk anda buy untuk long term. So kat manakah good position buy untuk algo? So berdasarkan algo ni, kat mana kita tengok tu, kita tak nak buy di kawasan ni. Ini kawasan dia punya support. Dua seperti ini kuartal error. Shadow ini kita perlu abaikan. Sebab shadow ini adalah shadow. Dua seperti untuk shadow ini adalah kuartal fall data ataupun data yang tak valid. So ini kita akan seperti ini, kita ada major support untuk di algo, kita ada major resistance di kawasan box purple ni. Kemudian kita ada kuartal last support di kawasan 1.2 dan 70 sen. So untuk algo, kat manakah good position untuk buy? Mana-mana kawasan touch box orange ini dan juga trendline ini. So ini adalah good position untuk algo. So jika kalau anda nak invest RM1,000, ini adalah good position untuk anda buy untuk all in punya kawasan. So algo, now kalau consider, kalau nak tunggu, expect anda boleh tunggu lagi. Sekalinya Bitcoin still lagi buat concentration dalam kawasan iPad, drop sampai 39 last round, expect algo boleh drop dalam kawasan ni. So algo sikit lagi dalam 1.2 dan 70 sen adalah good position untuk anda buy untuk long term. Selagi mana kita ada berada trendline ni, meaning kita akan ada kuartal
return on investment kita lebih cepat lah. Kalau kita drop bawah ni, meaning kita akan expected dia akan more main masa sikit kawasan ni, expected more long time untuk main kawasan ni. Seperti ni kita akan tengok ini. So apapun kalau anda kata simpan RM5,000 dalam algo, mungkin sekarang anda ada RM1,000 saja. So RM4,000 lagi sekiranya price tu anda boleh buy monthly, ataupun sekiranya anda boleh buy sikit-sikit lah di kawasan ini untuk completekan anda punya target. So itu untuk algo. So next juga ialah Delika. Kita akan pergi ke Delika juga. So nanti tu akan pergi ke Delika algo ni. Yes, untuk algo inilah tengokkan dua trendline penting. So trendline ini dan trendline ini adalah good position untuk kita buy di algo. So first quarter potential untuk buy. Zul sendiri pun kalau nak buy algo, ini yang tuan tunggu tekan. Sebab algo memang tu tak ada lagi position. So untuk first position tu akan tunggu di kawasan trendline ni. Kemudian another opportunity tu akan tunggu mana-mana di kawasan trendline, last trendline ni. Break kawasan trendline ni tu akan hold, tu takkan buy dah aset algo, meaning tu akan hold saja apa yang ada. Sebab apa, break kawasan ni kita expected, meaning dia punya fundamental something wrong balik. So itu untuk algo. So ni algo kita pergi net, tu nak tunjuk di Zelika. So Zelika currently kat mana? Zelika adalah now price itu berada di last support best buy position untuk di Zelika. So Zelika kenapa buy position? Tu akan tengokkan di 4 hours balik. Sebab apa, kita berada di last support dan kita ada di kuartal betul-betul di kuartal point penting, iaitu di kawasan box orange yang pekat ni. Tu meaning untuk Zelika, kalau cakap Zul ada 2,000 coin Zelika dan Zul target untuk dapatkan 10,000 coin Zelika. So now adalah good position untuk Zul untuk buy more Zelika untuk complete. Tapi kenapa Zul tak buy lagi? Sebab apa? Zul yang modal Zul ada sekarang ni hanyalah untuk Bitcoin dan Ethereum saja. So modal yang ada tu ialah untuk Zul dah haskan untuk Bitcoin dan Ethereum. So untuk Zelika ni Zul akan tunggu. Aku kata hujung bulan ni kita gaji, Zul akan tambah lah. Untuk hujung bulan ni Zul akan tambah Zelika dan juga beberapa coin yang lain. Contoh yang Zul nak tambah ialah KDA. KDA juga nak buy sebab apa, berada di last support. Kemudian tu tak silap betul ada VeChain. VeChain pun sama, tu akan tambah juga. So meaning apa yang berlaku di VeChain, KDA dan VeChain ni, tu akan tambah sikit. Maybe tu akan tambah $100 setiap coin ni. Zelika $1, VRA, KDA $1 dan VET $1. VRA pun sama, VRA pun masih last support. So VRA pun last support. So meaning tu akan ujung bulan ni tu akan tambah lagi beberapa coin tu. So bila tu akan buy, tu akan updatekan di Discord channel tu. Di Discord channel tu yang kuota join dia punya membership di kuota YouTube channel, dia akan dapat link Discord tu. Dalam link Discord tu dia kongsikan semua. Bila tu buy, bila tu take profit, apa yang tu akan nak buat untuk coin tu. Kenapa tu jual ada profit, kat mana tu nak buy balik, tu akan sharekan tu ke Discord. So mostly kuota Discord tu more kepada sharing information, chat, ada nak request itu. Anda nak tengok tu nak tanya apa-apa tu kat situ pun boleh tanya. So mostly kat situ sekiranya tu buy, sell, apa yang tu buat, coin yang baru apa yang tu buy, tu akan sharekan di Discord. So macam mana nak dapat Discord ni? Senang aja. Anda pergi ke tu punya channel, klik button join, kemudian lepas anda buat transaction, anda akan jumpa tu punya home, video, playlist, community, membership. So dalam membership ni, anda klik saja membership ni, dalam itu akan ada message yang berkenaan link Discord. Sebab apa? Message itu akan dinampak oleh ahli membership YouTube yang join dia punya membership saja. So dalam tu anda akan dapat Discord tu. Dalam Discord tu anda boleh tengok lah. Kemudian sekiranya anda nak tengok chat yang tu draw ni, so anda boleh dapatkan link dia punya ni. Sebab apa, tu dah di Discord ni tu dah share pun, dah open pun ke sharing. So everyone with the link can view and copy tu punya chat. So meaning kat sini anda nak dapatkan link itu berada di dalam Discord channel tu. Kalau anda tak nampak dalam Discord channel, anda boleh request dalam tu, anda boleh minta, nanti tu akan bagikan share link. So macam mana nak tengok kuota, dia dah buat satu video pendek untuk cara untuk dapatkan zone ni. Tapi video itu hanya boleh dilihat oleh ahli membership. So dalam membership ni ada small video untuk terangkan macam mana nak dapatkan access ke trading view. Tapi sekiranya ada sebarang kuota kemuskilan ataupun ada problem, anda boleh tanya tu di Discord. So guys, itu di chat yang nak tengok ni. So next chat yang tu tengok adalah Solana dan AVAX. So nak bagi contoh tadi. So di Solana ataupun AVAX, so minggu lepas Zul buy untuk ada first position, untuk at least ada position dalam coin itu. So dah akan pergikan untuk Solana dan mungkin Zul akan pergi ke AVAX, Solana dan AVAX aja. So untuk Solana, so now Zul punya average berada di satu ni. Sebab apa? Zul buy di kawasan first buy Zul di kawasan trendline ni. So now apa berlaku? Price dah pun jatuh di kawasan below trendline ni. Now net position kat mana ialah di kawasan trendline bawah ini.
dan juga di mana-mana kawasan last support. So ini adalah last support untuk Solana, iaitu dalam $100 dan $56. Sekiranya Solana drop lagi kawasan ini adalah kawasan must buy untuk Solana. Tu kawasan must buy zone. Must buy zone sebab apa? Ini adalah kawasan last support untuk Solana. So ini kalau anda target, contoh kalau ada RM5,000 nak buy Solana, kalau anda pergi untuk long term, bukan short term. Kalau short term anda jangan buy. Kalau untuk long term, inilah good position untuk anda buy. Untuk expected anda akan boleh hold untuk next circle tu. Next circle bila bercakap, setiap circle Bitcoin adalah expected dalam 4 tahun. Sekiranya Bitcoin drop ke 29, meaning kita dalam bearish market, meaning tahun 22 adalah tahun pertama kita dalam bearish market. Tu kita akan expected tahun 22, 23 kita akan fully 2 tahun bearish market. Tahun 24 kita akan start melakukan rebound, kita last dip. Kemudian tahun 2025 kita akan start melakukan bullish, peningkatan yang expected kita akan di Bitcoin more dalam 400-500%. So bila Bitcoin melakukan peningkatan, altcoin lain juga akan terus melakukan peningkatan. Sebab itu untuk di spot ataupun investor, kita nak cari buy di kawasan last support. So kalau anda dah kaji fundamental bagi zone Solana, Avax, Terra Luna, Polkadot, Matic, ada link adalah good position tu. Banyak lagi coin ni, kalau ikutkan coin yang memang to hold untuk long term tu, ini adalah Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax, Luna, Polkadot, Cardano, Link, Matic dan Phantom. Ini adalah coin-coin yang memang tu akan tambah lagi kegini kalau masuk dalam bearish market. Zul more fokus kepada coin-coin ni, Avax, Luna, Polkadot, ada Matic ni, tu akan more fokus kepada next coin yang tu akan fokus kepada good project yang kita more long term. Contoh Harmony One, Koti, VeChain, Getty, Avira ni, tu akan edit sekiranya ada good project. Tapi sekiranya dalam bearish market, Zul more tertumpu kepada coin-coin ini. Sebab apa tu nak collect more asset coin ni? Sebab apa? Ini adalah asset yang bila Bitcoin melakukan kata recovery, altcoin ini akan turut melakukan recovery yang lebih banyaklah di Bitcoin. So boleh tunjuk ni. Contoh itu Solana sebelum ni, kat manakah last support? So last support Solana sebelum ini berdasarkan ni daripada higher high ini dan higher high ini, sebelum dia melakukan huge pump tu, swing low to swing high, kita nampak last support di mana? Last support masa tu adalah berada di kawasan ni. So untuk itu, siapa yang ada buy di kawasan ni antara $22 dan ini, so ini kata masa awal-awal tahun 21 itu, masa awal start kata circle untuk Bitcoin, kita 4 year circle macam adik. 2017 kita start bearish, 2017 kita top, 2018, 2019 kita bearish, 2001 kita start naik. So untuk ada Solana masa tu, masa Bitcoin bearish, Solana berada di last support, kemudian start 21 kita boleh terus melakukan kenaikan. So kenaikan yang sampai mana? Sampailah anda tengok ini, daripada last support $22, now harga tertinggi dia naik adalah sampai ke 258. So almost dalam kata 1000%. Nanti kalau tengokkan kat sini daripada 22 kena naik almost dalam 1000%. So 1000% untuk Solana. So next adalah mencakap kita ada another opportunity. Tak betul kalau kita tertinggal untuk di support ini, tak betul biarkan. Sebab apa, kita akan ada berdasarkan higher high baru, kita akan ada last support yang baru. So untuk Solana, last support dia sekarang adalah di 156. So menunjuk tadi, sekiranya price to drop kawasan ini adalah must buy zone. Ya, kalau kita boleh drop sekejap aja, tapi kalau kita drop awal, so meaning apa yang berlaku untuk 2 tahun tu, kita expected price tu akan buat consolidation di kawasan ini. So apa yang berlaku kawasan ini sama seperti kawasan ini. Macam mana kita tengok Solana keep kata, ya ni bukanlah kita seperti ini, bukan masa bearish, naik jatuh. So meaning whatever price kawasan ini kita akan buy dan buy. So sama juga di Solana, untuk current price ataupun current quarter higher high dengan untuk support, whatever price jatuh kawasan ni, kita akan grab buy opportunity. Untuk dalam masa 2 tahun tu anda boleh collect asset sebanyak boleh. Sebab apa, kita akan expected bila dia bounce balik daripada support ni, dia buat high baru. So kalau yang lepas 1000 coin, kalau kita expectedkan dia naik lagi 1000, tapi tu tak expected lah kalau dia naik lagi daripada 1000 coin, 1000%, maybe kita naik atau 5%. Kalau 5% ataupun dalam expected dalam 500, kita nampak daripada harga kita buy $100, kita akan expected price tu berada di kawasan 400. So meaning kita ada satu huge trend line ni. So expectedkan 400 adalah quarter price yang quarter munasabah untuk kita target. Sebab apa,
daripada trajectory line ni expected 400 pun berada di kawasan ni dan berada di 36 dan 42. So ini adalah kata the best performance return on investment yang kita boleh dapat di Solana sekiranya anda buy price itu di kawasan last support. So guys, rasa itu saja Solana. Kalau di AVAX pun lebih kurang je chart dia, sama juga di AVAX. Kalau boleh tunjukkan untuk kata sekejap aja. Sama juga AVAX, dia berada di dah pun breakout tu punya trendline cakap trendline ni paling weak lah, first trendline. Now kita expected untuk AVAX dia belum lagi buat second trendline. So second trendline kat mana? Dua expected second trendline ikut di last support untuk AVAX. Last support untuk AVAX ialah berada di antara 61 dan 40 dolar. So sekiranya AVAX jatuh kawasan ini, inilah good opportunity untuk all in anda punya target untuk dapat AVAX seperti mana sebelum-sebelum ni. Kalau ikutkan AVAX pun sama juga. Ikutkan AVAX, kalau tengok macam mana price tu jatuh di last support. The last support dia main lama lah. I mean dia drop sikit bawah tak masalah. Kita still lagi buy untuk long term sebab project buy. Now dia naik ke atas. So untuk AVAX berapa dah peningkatan? Dua expected untuk more kalau ikutkan price masa paling lower 13 dolar dan price dah sampaikan 140. Sama juga almost dalam 1000% peningkatan profit tu. Sama juga kita nak hopefully untuk net profit dia tak expected akan naik lagi more kepada 1000. Dia expected more dalam expected 50%. So untuk AVAX sekiranya dia drop ke kawasan tu punya last support, kita ambil kata mostly 40. Expected kalau paling low 40. Kalau expected 500%, kita expected Solana untuk net almost dalam kawasan 226. So sama dengan kita punya zone target iaitu dalam 222. So data yang kita ada, data kat sini, data kat situ, kita gabungkan bila price target itu kata sama. So meaning data kita adalah kata data yang aku kata berkualiti. So meaning itulah yang tu AVAX tu kan tu. Tak perlu takut bila price tengah jatuh, kita itu adalah masa good position untuk buy. Tu masalahnya sekarang adalah bila price jatuh duit kita dah tak ada dana. So itulah dana tu yang kalau anda tengok tu buy center ni cakap dana itu bukanlah tu kumpul dalam sebulan dua. Tu kumpul dana banyak yang dia boleh invest sekarang ni, dia tu 49k tu Zoom ambil masa dalam 2 tahun untuk kumpul dana tu. So untuk arah yang masih baru dia cakap buy dengan kupayan ni. So buying power itu atas orang lain adalah kemampuan tu lain-lain. So kalau anda invest, kalau anda first ni tak masalah, anda buy dulu tak masalah. Kalau anda buy RM100 pun RM50 pun itu still lagi investment. Apa yang penting anda belajar berdasarkan anda akan dapat pengalaman. So setiap circle ada berlaku tu mau buy higher price itu berlainan tempat, tapi return on investment still lagi jamin. Anda buy dia lah support return investment, buy dia lah support given time return on investment anda akan dapat. So guys, itu aja untuk pagi ni. So panjang sikit, hopefully anda dapat bantu sebab apa tu terang lebih detail kat manakah beberapa dia punya portfolio dan kata lain lah yang anda tengok ni banyak yang terangkan. So hopefully dapat membantu anda dan dapat belajar sedikit banyak pasal dia punya advanced analysis. So kalau nak lebih detail, anda boleh join dia punya YouTube membership dan juga dapatkan link di Discord, dan kat situ kita boleh bual panjang lah. So sepanjang hari kalau tu ada kat rumah, memang kita boleh sembang je di Discord tu, dan banyak data-data daripada member-member yang lain pun share dengan kawasan tu adalah kita boleh pakai. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada lain. So jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.